Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton yang aku hormati. Kita berjumpa lagi dalam episod yang baru. So kali ni, mesti yang korang tahu episod-episod sebelum ni, which is dah berapa bulan yang lalu, aku ada buat cerita, review mengenai OLED Seeker 2 Pro. Dan dalam masa yang sama, ada juga aku tunjukkan Seeker 3 Pro. Cuma masa tu belum buka lagi, jadi aku pakai dulu, lepas tu baru aku buat review. Jadi hari ni, selepas beberapa bulan, aku nak buat review mengenai OLED Seeker 3 Pro. Ni torchlight bangsawan orang panggil kan, torchlight bangsawan. Jadi sebelum kita proceed lebih jauh, kita pergi dulu dari aspek apa yang korang dapat daripada kotak. Kalau korang beli OLED Seeker 3 Pro ni, dia akan datang dalam kotak yang begini. OLED ni macam Apple lah. Dia premium flashlight. Jadi dia punya kotak pun premium jugalah. Kotak yang korang akan dapat macam ni. Apa yang ada kat kotak ni adalah feature-feature dia. Macam ni feature-feature dia, dia punya throw specification dan sebagainya. Selain pada dapat torchlight itu sendiri, mari kita tengok apa yang korang akan dapat dalam kotak ni. Yang pertamanya, kotak dia memang cantik lah, memang mempengaruhi korang lah kan. Thank you for being part of our OLED family lah, pelbagai bla 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 kan. Jadi dalam ni korang akan dapat charger magnetik, dan juga dalam ni ada dia punya manual. Dia ada juga bagi apa ni ke, aku pun tak sure, tak ingat mana aku letak. Kalau ada lah, aku pun tak ingat. Dia bagi sekali ke lanyard. Kita tengok jap. Okey, dalam box tak ada lanyard. Tak ada lanyard tak macam Seeker 2 Pro kalau beli dapat lanyard. Yang ini tak ada lanyard. Patutlah aku cari, tak jumpa. Alright, jadi kita letak dulu manual dekat sini. Lepas tu kotak balik. Dalam charger ni biar dulu. Apa beza kotak Seeker 3 ni dengan Seeker 2 Pro? Dulu Seeker 2 Pro datang dengan kotak yang lagi besar. Nampak sini. Seeker 3 ni kotak dah makin kecil. Tak tahulah cost saving ke apa kan. Cost saving ke apa aku tak pasti. Tapi kotak masih lagi kualiti yang sama, berbeza dari segi saiz. Right? So dari segi gambaran ni, kalau kita tengok apa yang membezakan Seeker 3 Pro dengan Seeker 2 Pro, kat sini dah tunjuk 3200 maximum lumens. Yang ini ada penambahan dalam 31%, 4200 lumen. Throw meter masih sama. Okey, kita letak dulu tepi Seeker 2 Pro. Seeker 3 Pro, okey, dari segi build up quality, first thing first, kita pergi build up quality. Ini midnight blue Jangan cakap ni special edition. Special edition lah, dia tak ada rubber handle ni. Dia dah buat carving kat sini. Gambar apa ni? Midnight wolf ke midnight blue? Aku tak ingat. So dari segi build up quality, macam biasalah OLED punya build up quality memang padu. Dia design dia pun memang comfort untuk dipegang, dibawa. Saiz dalam genggaman pun sangat best pegang So dia datang dengan lanyard hole juga, magnetic charging head dia dekat sini, dan dia ada button menghidupkan lampu tu dekat sini. Bezanya dengan Seeker 2 Pro yang baru ni, dia punya cara kaedah nak hidupkan lampu dia, korang kena tekan dan guna pulas dulu 90 darjah, baru korang boleh hidupkan lampu. Dia panggil lockout mode secara automatik. Dia bukan manual dia auto. 30 saat korang tak guna, dia akan kembali ke lockout mode, which is kalau korang tertekan, lampu tak akan menyala selagi korang tak pulas lebih pada 90 degree. So kita buka dalam tengok. Dia datang dengan O-ring kat sini untuk jadikan dia waterproof. Dalam macam biasa, quality. Bateri datang 36 5200 mAh. Bateri yang tahan lama.
Build up dalam pun kalau kita tengok memang OLED memang cantik lah. Build up dia memang berkualiti. Dia single entry saja, dia tak boleh buka depan, belakang saja. Kita masukkan balik, kita tutup. Okay, so dari segi build up quality. Apa beza lagi dengan OLED Seeker 2? Beza dia kalau korang tengok sini, dia punya LED kalau dekat Seeker 2 Pro ada 3, yang ini ada 4. Dan kalau korang tengok dari segi dalam LED tu sendiri, kalau fokus tengok, ada satu lubang kecil tu, nampak macam lubang kecil kat dalam Seeker 3 Pro ni. Ni dipanggil proximity sensor. Proximity sensor ni gunanya bila dia dekat dengan sesuatu objek, cahaya dia automatik akan mengecil. Fungsi dia untuk apa? Sebenarnya lebih pada fungsi keselamatan lah. Kalau terhidup, dia bertemu dengan sesuatu surface tu, lampu tu akan jadi kurang power. So boleh mengelakkan benda-benda macam berlaku kebakaran ke apa benda lah. Lampu ni sangat kuat kalau masuk turbo mode, korang letak dekat benda-benda yang boleh terbakar, memang boleh terbakar. Okay, satu lagi kelebihan dia sama saja, masih lagi maintain IPX8 which is boleh submerge dalam air dalam lebih kurang 1 meter. Dan dia punya drop capability dia 1.5 meter. Kalau jatuh dari paras ketinggian 1.5 meter, OLED kata InsyaAllah tak rosak lah Wallahu alam. Alright, so now kita test pula dari segi aspek cahaya dia. Macam kita cakap tadi, hidupkan, pulas dulu, boleh on. Lepas tu dah on tu kau boleh adjust lah dia punya cahaya, sama ada tekan dia naik ataupun pulas dia turun. Ini satu, dia pulas, jadi dia berdua, 3, dan kalau turbo macam biasa double tap. Jadi proximity sensor ni memang kita try Ini kalau turbo kita lalu tengok dia jadi automatic dim dia akan dim. Tapi kalau kau nak hilangkan proximity sensor ni, kau boleh tekan double, dia akan kembali kepada normal. Kita try lagi Ini dia dapat. Ni sebab aku dah off kan sorry. Kita buka balik, kita try. So dia akan kembali kepada dim mode. Kalau macam OLED 2, kita pergi ke turbo mode, kalau kita rapat ke apa ke, memang tak akan ada berlaku perubahan dari segi cahaya dia. Dia akan maintain turbo mode punya lampu. Jadi kalau korang terletak atas meja macam ni, ini kalau on, dia akan nampak cahaya dia dim, yang ni cahaya dia terang ni akan kembali dia sebab dia proximity sensor. Ini tarak. Ni kalau lama atas kertas boleh terbakar. Ni pun rasa dah panas tadi. Panas. Okey. So tadi aku dah sentuh dari segi aspek cahaya, build up, basically tak ada apa beza. Yang membezakan dia OLED Seeker 3 Pro ni yang baru adalah penambahan 31% kuasa lumen dia, daripada 3200 Seeker 2 kepada 4200. Dari segi controller dia ni, dia dah pakai rotational controller ni main control macam ni, dan dia ada lockout mode secara automatik, bukan manual Aku tak tahu boleh padam ke tak, sebab sepanjang aku tengok kat tu tak ada. Dia memang automatik. Maknanya lepas 30 second kau nak on, kau mesti pulas 30 degree baru dia akan boleh menyala. Yang ini dia tak ada, dia automatik, boleh terus suluh. Ada lockout mode tak silap aku, tapi aku dah tak ingat macam mana nak pakai. Buka. Dan dari segi LED, pertambahan daripada 3 kepada 2. Design masih lagi lebih, quality build masih lagi sama. Macam biasa, strong dan kukuh. Berat dalam 200 gram lah Seeker 3 Pro ni. Okay, alright. So Seeker 3 Pro ni pun masih datang dengan lupa nak cakap dalam ni patut ada tadi. Ni dia punya push back warna biru, bergantung kepada torchlight yang kau beli lah. Apa colour yang kau beli, kau akan dapat colour tu. Push back yang macam biasa, berkualiti. Push back yang pakai MOLLE system, kau boleh lekat dekat MOLLE pack kau. MOLLE ni memang best lah. Kalau kau letak pakai bag, tactical bag, kau memang boleh slipkan saja, letak dan gantung. Ini satu. Apa beza dengan push back Seeker 2 Pro? Tak ada beza. Beza dia aku tengok tak banyak, tak ada perubahan langsung lah. Hampir sama sebab ni pun MOLLE pack juga.
Cuma ni kali hitam, ni kali biru untuk Seeker 2. Seeker 2 Pro. Okay. Alright. Harga, ranging price. Ini sekarang dalam 400 hingga ke 550 ringgit Malaysia. Yang ini dari 450 hingga ke 600 ringgit Malaysia. Kenapa harga dia ada range macam tu? Sebab OLED ni selalu datang dengan pelbagai variants ataupun model. Dia banyak buat, ada limited edition, ada special edition. Kat situ lah harganya berbeza-beza. Dan walaupun dah keluar Seeker 3 Pro ni, Seeker 2 pun masih lagi mahal mahal lagi ni. Aku pun tak tahu kenapa seller-seller ni masih nak jual mahal. Allahualam. Mungkin dah sebab OLED mungkin dah reduce production ke apa, aku tak tahulah. Tapi sekarang ni tujuan video ni kita nak tahu berbaloi ke. Kalau yang belum ada nak beli yang ni, atau yang dah ada ni nak upgrade yang ke Seeker 3 Pro. Okey, sekarang kita pergi tengok aku punya demonstration dari aspek suluhan kedua-dua lampu suluh ini. Jom kita tengok. Okey, sekarang kita akan buat comparison dia punya cahaya. So belah kanan aku Seeker 3 Pro dan belah kiri aku Seeker 2 Pro. So kalau kita pakai moonlight, tengok ni Seeker 3 Pro,
Dan belah kiri aku adalah Seeker 2 Pro. Moonlight ni kalau kita tengok kan, Seeker 2 Pro ni lebih terang lah berbanding dengan Seeker 3 Pro. Sekarang kita pergi ke mode yang seterusnya. Ini first mode Seeker 3 Pro. Ini first mode Seeker 2 Pro. Kat sini baru kita akan nampak beza. Seeker 3 Pro dia punya ring cahaya tu lebih besar berbanding dengan Seeker 2 Pro. Dari segi aspek cahaya keterangan dia ni hampir sama, hampir tak ada beza. Cuma dia punya ring Seeker 3 lebih besar. Kita pergi ke mode yang kedua. Alright. Ini Seeker 3 Pro. Ini Seeker 2 Pro. Masih lagi Seeker 3 Pro punya coverage atau ring cahaya dia lebih besar berbanding Seeker 2 Pro. Seeker 2 Pro ni dia lebih fokus lebih fokus. Yang ni lebih besar daripada bukaan cahaya dia lah. Tapi dari segi keterangan dia tu kalau kita tengok hampir sama terang dia, tapi tak ada beza. Okay, kita pergi ke mode yang ketiga. Ni Seeker 3, Seeker 2. Bila kita masuk mode yang ketiga ni, kalau kita tengok masih lagi Seeker 3 besar dia punya ring cahaya, tetapi dari aspek keterangan cahaya tu Seeker 2 nampak lebih terang berbanding daripada Seeker 3. Ini mode yang keempat, turbo mode. Dua-dua turbo mode pada jarak yang sama. Seeker 3 ni masih lagi suluhan dia lebih luas dan Seeker 2 kecil sikit suluhan dia, tetapi dari segi fokus cahaya Seeker 2 lebih cerah. Okey.
tengok kan dia punya comparison dari segi aspek suluhan dia. Jadi sini aku nak merumuskan lah persoalan yang awal tadi Persoalan awal tadi, adakah berbaloi nak beli Seeker 3 Pro ataupun nak upgrade Seeker 3 Pro kepada Seeker 2 Pro. Jawapan dia adalah, di pandangan peribadi aku, no hard feeling, okay? Kalau kau pencinta ataupun kolektor lampu suluh, memang berbaloi lah. Sebab ada kategori orang yang beli untuk guna, ada kategori orang ni sebagai kolektor. Bila kolektor, dia memang keluar apa variant pun dia akan belilah. Macam iPhone kan, keluar 12 beli, 13 beli, 14 pun nak beli kan, semua nak beli kan. Tapi bagi orang yang memang pakai, nak ada satu, bagi aku berbaloi kalau kau beli mana yang lebih murah antara dua ni. Yang ni pun lagi bagus, boleh beli yang ni. Tapi kalau rasa nak pakai yang lebih moden, nak ada proximity sensor tu, belilah yang ni. Dari segi aspek suluhan tadi, kalau kita tengok, hampir tak ada beza sangat pun. 31% penambahan dari segi aspek suluhan dia kan. Yang maxnya masa kau pakai turbo. Bila pakai turbo dapat 4200, ni pakai turbo dapat 3200. Turbo ni bukan stay lama pun. Lepas beberapa second ke minit, dia akan turun kadar suluhan cahaya dia. So dia bukan forever lah nak jadi suluhan dia tu konsisten dengan kadar suluhan, dengan maksimum output yang begitu Okey, dari segi medium pun sama. Medium kalau kita tengok ni masih lagi 300 lumen medium, dan yang ini pun Seeker 2 Pro pun medium masih lagi 300 lumen. So high pun 1200, Seeker 3 Pro 2 pun 1200. Lebih kurang, tak ada beza. Beza hanya pada maximum output. Itu satu. Lagi seterusnya, ada pandangan aku lagi suka Seeker 2 Pro. Dari segi aspek tactical readiness bila kau tekan je, terus dia menyuluh. Macam tadi aku dah cakap, yang ni dia ada automatic lockout mode ni kan. Tekan, lampu tak keluar baik. Kau nak kena pula gentil baru nak tekan. Apa hal kan? Orang kampung aku kata gonjeng Kau tengah gelabah ni nak pakai lampu suluh, nak kena tekan tak keluar lampu, kena ada lockout mode. Lockout mode ni macam aku cakap, dia automatic tau. Mungkin OLED in the future boleh buat dia, kita boleh tune nak jadikan dia auto atau tidak. Aku tak tahulah kalau memang dah boleh tune kan, sebab aku dah cari tak boleh. Kalau ada sesiapa rasa aku salah, bolehlah komen kat bawah, cakap beritahu aku macam mana nak tutupkan dia punya automatic lockout mode tu. Lagi satu aspek seterusnya, itu je aku untuk performance. Dari segi lagi satu yang aku nak komen sikit pasal ni lah, magnetic charger dia ni. Magnetic charger ni berapa kali dah aku try, ada macam biasalah, aku tak tahu ini pun ada, which is kadang sometime bila kau charge lampu kejap hijau, kejap merah. Basically ni nak charge full dalam 2 jam setengah. Yang ni lama sikit. Aku tak tahu, lain orang lain kot kan. Tapi kadang-kadang sejam dah hijau, tarik balik letak balik merah kan. OLED, please tengok kau punya magnetic charger ni, tak apa-apa dah kan. Bayar harga premium tapi tak berapa nak stable Okay, so last conclusion aku balik, ni lagi power, ni lagi berbaloi pada time being. Ini untuk kolektor okey cun, sebab aspek penggunaannya kau akan pakai medium punya throw dengan high throw saja. Dari 300 ke 1200 sama je kan. Messi turbo tu jarang lah orang pakai So dari segi tactical readiness ni lagi lebih sesuai. Tekan je keluar, ni nak kena pulah-pulah dulu leceh okay. Yang lain aku rasa cukup setakat itu. Semoga dapat memberi panduan kepada penonton untuk membuat decision mana satu nak ambil, mana satu nak beli, dan harapkan dapat memberi manfaat lah, sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Kalau kau suka, subscribe, like. Terima kasih. Assalamualaikum.